Pernahkah Anda merasakan seperti sedang berjuang sendirian? Seolah-olah dunia ini berputar, tetapi Anda terhenti di dalam masa. Pernahkah Anda bangun tanpa tenaga untuk bangun dari katil, tanpa mengetahui jika ianya berbaloi untuk teruskan? Dan walaupun cuba tersenyum di luar, di dalam jiwa Anda menjerit meminta pertolongan. Jika Anda merasakan seperti ini, mesej ini adalah untuk Anda. Ia bukan kebetulan Anda menekan butang main pada video ini. Tuhan ingin bercakap dengan Anda, dan Dia akan berbuat demikian. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa kesakitan seolah-olah sentiasa menemui Anda pada waktu Anda paling lemah untuk menghadapinya? Pernahkah Anda merasa, walaupun dikelilingi oleh orang ramai, Anda tetap merasa begitu sunyi? Seolah-olah tiada siapa yang benar-benar melihat apa yang sedang berlaku dalam diri Anda. Seolah-olah dunia terus berjalan, tetapi Anda terperangkap di tempat yang gelap, berusaha dalam diam untuk meminta pertolongan. Ada orang yang sedang melalui keadaan ini sekarang. Tidur dalam tangisan dan bangun dengan hati yang sesah. Tersenyum kepada orang lain, tetapi berdarah di dalam. Dan mungkin Anda salah seorang dari mereka. Tetapi ada satu kebenaran yang dunia tidak selalu katakan. Di saat-saat ketika segala-galanya kelihatan hancur, Tuhan mendekatkan diri dengan lebih dalam. Mazmur 34, ayat 18. Tidak memberi ruang untuk keraguan, dekat dengan Tuhan mereka yang hati mereka pada. Ini bermaksud, kesakitan Anda tidak menjauhkan Tuhan, sebaliknya, Ia menarik Dia lebih dekat. Sementara dunia menolak mereka yang patah hati, Tuhan menerima mereka. Sementara dunia menghendaki Anda menyembunyikan kelemahan Anda, Tuhan mahu Anda mendedahkannya di hadapannya. Kerana Dia tidak datang untuk mencari yang kuat. Dia datang untuk memulihkan mereka yang kehilangan kekuatan. Ramai yang berfikir bahawa mereka perlu berada dalam keadaan baik untuk berdoa. Bahawa mereka perlu bersih secara rohani untuk mendekati Tuhan. Tetapi itu adalah satu pembohongan yang memerangkap. Tuhan tidak pernah meminta kesempurnaan. Dia meminta kebenaran. Dia mahu kesakitan Anda tanpa penapis, keletihan Anda tanpa topeng. Ingatkah Anda pada Hana, Ibu Samuel? Dia pergi ke rumah Tuhan dalam keadaan hancur, menangis begitu banyak sehingga imam mengira dia mabuk. Tetapi di dalam tangisan yang tulus itu, Tuhan melihat iman, dan Dia menjawab doanya. Kerana Tuhan memahami ayat mata, Dia menterjemah apa yang tidak dapat difahami oleh orang lain. Dan bagaimana pula pada zaman sekarang? Berapa ramai orang yang hidup dengan hati yang berat, tetapi tidak mampu bercakap dengan sesiapa? Berapa ramai yang diajar untuk menekan emosi mereka, untuk berdiam agar tidak mengganggu, untuk menjadi kuat sepanjang masa? Mungkin Anda telah mendengar sejak kecil bahawa lelaki tidak menangis atau bahawa menunjukkan kelemahan adalah tanda kegagalan. Mungkin Anda dibesarkan dengan mengatakan bahawa Anda perlu menguruskan semuanya, bahawa Anda tidak boleh berhenti, bahawa Anda perlu menjadi contoh. Tetapi dalam hati, Anda keletihan. Dalam hati, Anda berusaha untuk bertahan sementara tersenyum agar tidak membimbangkan orang yang Anda sayang. Berapa banyak malam Anda tidur di atas bantal dengan fikiran yang melayang, mengingati kesilapan, penyesalan, berfikir tentang segala yang sepatutnya dilakukan dengan cara yang berbahaya? Berapa kali Anda telah merayu untuk sebuah petunjuk? Pernahkah Anda mengunci diri di dalam bilik mandi untuk menangis dalam diam? Pernahkah Anda menjerit dalam fikiran, Tuhan, di mana Engkau? Kebenarannya adalah bahawa Dia sentiasa ada di sana. Anda hanya tidak dapat melihatnya kerana kesakitan. Tetapi Dia ada, dan Dia ada sekarang. Dia mengenali Anda lebih baik daripada Anda sendiri. Dia melihat setiap titisan air mata, mendengar setiap pemikiran, menyaksikan setiap keluh kesah diam yang tiada siapa pun mendengarnya. Tahu kenapa Anda masih di sini, walaupun selepas segala yang telah Anda lalui? Kerana walaupun ketika Anda ingin menyerah, Tuhan tidak pernah menyerah pada Anda. Walaupun ketika Anda merasa dilupakan, Dia tetap memegang Anda dari dalam. Mungkin Anda tidak menyadarinya, tetapi Dia adalah kekuatan yang membuat Anda bangun pada pagi itu ketika Anda rasa tidak mampu. Dialah yang membuat Anda bernafas ketika keinginan untuk hilang begitu kuat.
Dialah yang menghantar seseorang untuk menghantar mesej kepada anda ketika anda paling memerlukannya. Dialah yang membuat anda menekan play pada video ini sekarang. Dan di sini, sesuatu perlu dikatakan dengan tegas, dengan kebenaran dan dengan kasih. Anda tidak perlu berada dalam keadaan baik untuk dicintai. Anda tidak perlu utuh untuk diterima. Tuhan mengasihi anda di tengah-tengah kekelutan. Dia menghargai anda walaupun ketika anda rasa tidak mempunyai nilai. Dunia mengajarkan kita bahawa kita hanya berharga jika kita kuat, produktif, dan berkesan. Tetapi Tuhan berkata bahawa kita berharga kerana kita adalah anaknya. Kita dicipta dengan tujuan. Walaupun terluka, kita masih dikasihi. Ingatkah kamu kepada Maria Magdalena? Ditolak oleh semua orang, dianggap tidak suci, terpinggir oleh masyarakat. Tetapi dia menemui sesuatu dalam Yesus yang tidak ditawarkan oleh orang lain, penerimaan. Dia tidak dihukum, dia dicintai. Dan apa yang lebih indah, ketika Yesus bangkit, dia adalah orang pertama yang melihatnya. Bukan Petrus, bukan Yohanes, tetapi dia, seorang wanita yang telah dipandang rendah oleh dunia, tetapi dihormati oleh Tuhan. Ini menunjukkan bahawa tidak kira apa yang orang lain katakan tentang kamu. Yang penting adalah apa yang Tuhan lihat dalam dirimu. Jadi, jika hari ini satu-satunya yang kamu mampu lakukan adalah menangis, menangislah. Jika hari ini satu-satunya yang kamu mampu katakan adalah Tuhan, tolonglah saya katakanlah. Kerana langit tidak mengharapkan pidato. Tuhan menjawab doa yang sederhana yang datang dari hati yang penuh. Dan jika kamu merasa sudah tidak ada tenaga lagi, itu tidak mengapa. Kerana di mana kekuatanmu berada, di situ kekuatannya bermula. Di titik skim dia mengangkatmu. Di titik skim dia membangkitkanmu. Di titik skim dia mengubah ratapanmu menjadi tarian. Tuhan tidak mahu kamu bersembunyi. Dia mahu kamu menyerah. Dengan kedekatan sekalipun. Dengan keraguan sekalipun. Dengan kelemahan sekalipun. Dia tidak mengharapkan kamu sempurna. Dia mengharapkan kamu jujur. Kerana hati yang patah, dia tidak akan pernah menolaknya. Dunia mungkin telah mengabaikanmu. Tetapi Tuhan masih memanggilmu dengan nama. Dan dia tidak pernah salah alamat. Dia tahu kamu akan melihat ini hari ini. Dia tahu kamu berada di ambang batas. Dan kerana itu, dia mengirimkan pesan ini. Kamu masih dikasihi. Masih dibeli. Masih dijaga. Jadi, tarik nafas. Tutup mata. Dan dengarlah dengan jiwa. Kamu tidak sendirian. Kamu tidak pernah sendirian. Pernahkah kamu merasa seperti hidupmu sedang dibas, sementara segala sesuatu di sekitarmu terus bergerak? Seperti semua orang sedang maju, meraih, hidup, dan kamu terhenti di tempat yang sama, menunggu sesuatu yang seolah-olah tidak pernah datang. Pernahkah kamu bertanya-tanya berapa banyak doa yang perlu kamu panjatkan sebelum menerima jawaban itu? Pernahkah kamu terfikir untuk menyerah pada apa yang telah kamu doakan? Kerana kamu mula percaya bahawa Tuhan telah melupakanmu? Penantian, seringkali, lebih menyakitkan daripada perjuangan itu sendiri. Kerana ia melibatkan ketidaktahuan, keheningan, waktu, dan waktu terasa seperti musuh yang kejam ketika hati sedang terdesak untuk perubahan. Tetapi apa yang jarang difahami dan hampir tidak ada yang mengajarkannya adalah bahawa waktu menunggu itu bukan hukuman. Itu adalah persiapan. Dalam waktu keheningan skim Tuhan sedang membangun apa yang belum dapat dilihat oleh mata. Kamu tahu kisah Yusuf? Pemuda pemimpi yang pernah melihat isi besar tentang masa depannya. Namun selepas itu, dia dikhianati oleh saudara-saudaranya sendiri, dijual sebagai hamba, dipenjarakan secara tidak adil, dan dilupakan selama bertahun-tahun. Dari pandangan manusia, semuanya nampak salah. Tetapi Tuhan sedang mempersiapkannya. 13 tahun kemudian, pemuda yang sama itu menjadi pemerintah di Mesir, kerajaan terbesar pada waktu itu. Tiada satu pun yang dilaluinya sia-sia. Setiap air mata, setiap ketidakadilan, setiap malam di sel yang dingin, semuanya adalah sebahagian daripada proses. Dan hari ini, berapa banyak orang yang merasai perasaan yang sama seperti itu? Rasa ketidakadilan, stagnasi, dan terlupakan. Mungkin kamu salah seorang gereja. Mungkin kamu sedang menunggu penyembuhan dari penyakit,
yang seolah-olah tidak berkesudahan. Mungkin kamu sedang menunggu pemulihan dalam perkawinan yang dulunya kuat, tetapi kini hanya menyisakan keheningan. Mungkin kamu telah menghantar permohonan, menghadiri temu duga, berdua dan berpuasa, namun masih menganggur. Dan pemikiran yang sering datang adalah, mengapa? Mengapa Tuhan mengambil masa begitu lama? Mengapa Dia tidak bertindak sekarang? Jika Dia sudah tahu betapa kamu memerlukannya, adakah Dia benar-benar mendengar? Jawapannya adalah, ya, Dia mendengar. Dia melihat. Tetapi sebelum Dia memberikan apa yang kamu pohonkan, Dia ingin mempersiapkanmu untuk apa yang akan datang. Kerana jika Dia memberikannya terlalu awal, kamu mungkin akan kehilangannya. Jika Dia memberikannya terlalu cepat, kamu mungkin tidak mampu menanggungnya. Penantian, walaupun menyakitkan, adalah medan di mana iman tumbuh. Disitulah kamu belajar untuk mempercayai ketika tidak ada petunjuk. Disinilah Anda belajar untuk berjalan dengan iman, bukan dengan penglihatan. Dan inilah yang mengubah bukan hanya keadaan Anda, tetapi juga watak Anda. Lihatlah di sekeliling Anda. Kita hidup dalam generasi yang mengutamakan segalanya segera. Semua perkara perlu diselesaikan dengan cepat. Media sosial hanya menunjukkan kejayaan, pencapaian, dan senyuman. Tiada siapa yang menunjukkan prosesnya. Tiada siapa yang menunjukkan malam-malam yang penuh dengan tangisan. Hari-hari putus asa. Tidak yang menyakitkan. Dan ini membuatkan hidup Anda kelihatan seperti tertinggas. Seolah-olah Anda satu-satunya yang belum berjaya. Tetapi itu tidak benar. Ramai orang yang kini bersinar telah menghabiskan bertahun-tahun berada di belakang tabir. Kejayaan yang dilihat orang seringkali merupakan hasil daripada proses yang sunyi. Di tempat yang tersembunyi skim Tuhan menempa orang-orang hebat. Wicakan tentang Daud. Dinyatakan sebagai raja ketika masih muda. Tetapi dia tidak terus ke dasta. Dia kembali ke ladang, menjaga kambing-kambing. Hanya bertahun-tahun kemudian dia berhadapan dengan Goliat. Dan lebih lama lagi sebelum dia benar-benar memegang tahta. Mengapa? Kerana Tuhan sedang melatih Daud dalam perkara-perkara kecil. Kerana mahkota itu berat. Dan hanya mereka yang dibentuk dalam diam yang mampu memikulnya di hadapan umum. Begitu juga dengan Anda. Masa Anda tidak lambat. Ia sedang dibentuk. Tuhan tidak melupakan Anda. Dia sedang menyusun segala-galanya supaya, apabila ia berlaku, ia akan kekal. Supaya ia bukan hanya satu berkat, tetapi juga satu warisan. Sekarang tarik nafas dalam-dalam dan beri perhatian kepada ini. Mungkin Tuhan sedang mengajar Anda untuk bergantung padanya, bukan pada keadaan. Mungkin Dia sedang mengajar Anda untuk mempercayainya, walaupun segala-galanya berkata sebaliknya. Kerana iman yang sebenar lahir dalam penantian. Percaya ketika segala-galanya berjalan lancar adalah mudah. Tetapi mempercayai ketika segala-galanya diam, skim iman yang madam. Itu adalah hubungan dengan Tuhan. Dan disinilah cerita hidup Anda berubah. Pernahkah Anda mendengar tentang pelakon Dioladatis? Dia membesar dalam kemiskinan yang derut, dengan kelaparan, keganasan dan diskriminasi. Untuk waktu yang lama dia ditolak, dipinggirkan, diabaikan dalam peranan-peranan penting. Tetapi dia menunggu. Dia bekerja. Dia bertahan. Dan hari ini dia adalah salah seorang pelakon yang paling banyak menerima adu jerah dalam sejarah. Dan yang paling indah, dia menggunakan suaranya untuk memberi inspirasi kepada orang-orang yang datang dari tempat yang sama seperti dia. Proses hidupnya telah menjadi tujuan. Dan perkara yang sama boleh berlaku pada Anda. Oleh itu, inilah cabaran untuk Anda. Selama 7 hari akan datang, luangkan 5 minit sebelum tidur untuk berdoa. Tetapi kali ini, jangan meminta. Cuma bersyukur. Bersyukurlah seolah-olah Anda sudah menerimanya. Bersyukurlah untuk penyembuhan, pekerjaan, jawapan, walaupun ia belum tiba. Kerana rasa syukur membuka pintu yang kebimbangan menutup. Apabila Anda mula bersyukur untuk sesuatu yang masih belum Anda miliki, Anda sedang berkata kepada langit, saya percaya. Dan Tuhan menghormati orang yang percaya. Jadi, walaupun ia suka, jangan menyutul masa penantian. Jangan kata Anda dilupakan. Jangan kata Tuhan meninggalkan Anda.
Dia sedang bekerja dalam yang tidak kelihatan. Dia sedang menyusun orang, menyesuaikan hati, membuka pintu yang masih belum muncul. Dan apabila tiba masanya, bukan masa anda, tetapi masanya semuanya akan masuk akis. Dan anda akan melihat ke belakang, mengingati sahabat ini, dan berkata, sekarang saya faham. Berbaloi untuk menunggu. Ada masa dalam hidup apabila kesakitan seolah-olah bukan hanya mengetuk pintu, tetapi masuk dan meresap ke dalam segala-galanya. Ia masuk, mengambil alih keadaan, dan menjadikan udara yang anda hirup menjadi beban. Dan anda bertanya, mengapa saya? Mengapa saya yang dilalui ini? Anda cuba memahami, cuba merasionalkan, cuba mencari penjelasan, tetapi tidak menemui jawapannya. Dan yang lebih derut, sementara anda cuba bertahan, dunia seolah-olah menuntut anda untuk terus menghasilkan, untuk terus maju, untuk tersenyum. Tetapi dalam diri anda, semuanya menjerit. Jiwa berdarah, hati merinding, dan seolah-olah tiada siapa yang mendengarnya. Tetapi Tuhan mendengarnya. Dan lebih dari itu, Dia mengubah kesakitan menjadi tujuan. Pernahkah anda mendengar seseorang berkata bahawa dasar telaga adalah tempat yang sempurna untuk memulakan semula? Itu kerana, apabila semuanya runtuh, apabila segala-galanya gagal, apabila semua tongkat sokongan ditarik, hanya satu perkara yang tinggal, batu. Dan batu itu adalah Kristus. Tepat di tempat kesakitan inilah ramai lelaki dan wanita dalam Alkitab menemui siapa diri mereka sebenarnya. Daud, sebagai contoh, ditolak oleh hayatnya sendiri. Apabila Samuel datang untuk mengurapi Raja baru Israel, Jesse tidak langsung memanggil Daud. Dia adalah yang dilupakan, yang tidak kelihatan. Namun di ladang, jauh dari pandangan orang, menghadapi singa dan beruang, skim tempat Daud dipersiapkan. Bukan di istana, tetapi di kesendirian, di perjuangan harian, di hari-hari ketika tiada seorang pun yang melihatnya. Mungkin hari ini kamu merasakan hal yang sama. Dilupakan, tidak kelihatan. Mungkin kamu merasa seperti seseorang yang tidak diakui, tidak dihargai, yang memberikan segalanya namun tidak pernah cukup. Mungkin kamu merawat orang lain, tetapi tiada seorang pun yang merawatmu. Mungkin kamu memiliki impian yang tersimpan, proyek yang terhenti, rencana yang tampaknya sempurna, tetapi kini hanya menjadi debu, dan hati pun lelah. Tetapi kenyataannya adalah, tujuan terbesar lahir tepat di tempat itu, di tempat kesakitan, di tengah air mata, di dalam keheningan. Lihatlah kisah Nick Vujicic, lahir tanpa lengan dan kaki. Di masa kecilnya, dia dibuli, tumbuh dengan meragukan nilai dirinya, kegunaannya, tempatnya di dunia. Pernah mencoba mengakhiri hidupnya. Namun dalam sebuah pertemuan dengan Tuhan, dia menyadari bahawa rasa sakitnya bukanlah akhir, itu adalah permulaan. Kini, dia mengelilingi dunia, berbicara tentang iman, ketahanan, dan harapan. Dia bisa saja terkunci di dalam kamar dan menyerah. Tetapi dia memutuskan untuk mengubah rasa sakitnya menjadi suara. Kelemahannya menjadi belayanan. Batas fisiknya menjadi panggung bagi kuasa Tuhan. Dan kamu, apa rasa sakit yang kamu rasakan? Apa area dalam hidupmu yang paling menyakitkan dan tak terlihat oleh orang lain? Mungkin itu adalah berduka baru-baru ini. Mungkin pernikahan yang hancur. Mungkin kecanduan yang tersembunyi. Mungkin penolakan dari seseorang yang kamu cintai. Atau mungkin sesuatu yang tak seorang pun tahu. Tetapi itu menghabiskanmu dari dalam setiap hari. Apapun itu, Tuhan mengetahuinya. Dan Dia tidak menyia-nyiakan rasa sakit. Setiap air mata yang telah kamu jatuhkan telah dipungut olehnya. Setiap malam tanpa tidur telah disertai oleh langit. Kamu mungkin merasa telah ditinggalkan, tetapi langit selalu ada. Wanita yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. 12 tahun rasa malu, penyucilan, rasa sakit fisik dan emosionis. Namun dia tidak menyerah. Dan di tengah kerumunan, meskipun dianggap najis, meskipun tidak memiliki tenaga, dia merangkat menuju Yesus. Dan menyentuhnya. Hanya satu sentuhan. Tetapi sentuhan itu mengubah segalanya. Karena kuasa Tuhan terwujud ketika rasa sakit bertemu dengan iman.
Dan iman yang sama bisa lahir sekarang di dalam dirimu. Meskipun kejas, meskipun lelah, namun tetap cukup untuk menyentuh Yesus. Mungkin saat ini kamu sedang melalui masa di mana kamu merasa tidak memiliki tujuan lagi. Rasa sakit sudah begitu mendalam. Kamu merasa telah gagal begitu banyak sehingga tidak ada lagi jalan kembali. Tetapi dengarkan baik-baik, pecahan hidupmu bukanlah azab. Itu adalah bahan yang Tuhan gunakan untuk menciptakan sesuatu yang baru. Dia tidak hanya membangun kembali. Dia mengubahnya. Dan mengubahnya dengan begitu mendalam hingga kamu hampir tidak mengenali dirimu sebelumnya. Karena apa yang hari ini adalah tangisan, besok akan menjadi kesaksian. Pikirkan orang-orang yang paling menginspirasimu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang telah melewati rasa sakit yang mendalam. Karena hanya orang yang berdarah yang memahami rasa sakit orang lain. Hanya orang yang jatuh yang tahu bagaimana mengangkat orang lain. Dan skim mengapa penderitaanmu tidak akan sia-sia. Itu akan menjadi jembatan. Sebuah alat. Sebuah pesan hidup. Kamu tidak hanya akan bertahan, tetapi kamu akan membantu orang lain melewatinya juga. Dan skim tujuan hidup. Jadi tarik napas. Rasakan udara masuk. Rasakan jantungmu masih berdetak. Itu adalah bukti bahwa Tuhan masih memiliki rencana. Masih ada halaman yang harus ditulis dalam ceritamu. Dia masih akan menggunamu. Dengan bekas luka. Dengan tanda-tanda. Tetapi disembuhkan. Ditebus. Dan penuh kasih sayang. Karena siapa yang menderita dan disembuhkan, memegang kuasa dalam kata-kata. Dan kamu memegangnya. Meskipun kamu mungkin belum mengetahuinya. Meskipun kamu masih dalam proses. Jangan lari dari rasa sakit. Sajikanlah itu kepada Tuhan. Katakan dengan jujur apa yang kamu rasakan. Jangan sembunyikan apapun. Dia sudah tahu. Tetapi ketika kamu berbicara, kamu mengundang Tuhan untuk turun tangan. Dan ketika Tuhan masuk, segala sesuatunya berubah. Rasa sakitmu hari ini bisa jadi adalah hal yang akan membawamu ke tujuanmu. Apa yang hari ini kamu sebut sebagai beban, besok akan menjadi dasar dari panggilanmu. Jadi jangan menyerah. Karena di dalam rasa sakitlah tujuan terbesar dilahirkan. Dan kamu diciptakan dengan tujuan. Apakah kamu masih hidup? Apakah kamu masih bernapas? Skim bukti paling jelas bahawa Tuhan masih mempunyai rancangan untuk hidupmu. Jika kisahmu telah berakhir, kau takkan sedang mendengar ini sekarang. Tetapi kau masih di sini. Kerana masih ada sesuatu yang perlu dilalui. Masih ada misi yang hanya kau boleh selesaikan. Mungkin sukar untuk mempercayainya apabila jiwa terasa penat. Apabila kekuatan seakan telah hilang. Apabila masa depan tampak seperti jalan yang telah nyusnah. Tetapi sahabat skim kita harus ingat. Selagi ada nafas, masih ada tujuan. Dan selagi ada tujuan, harapan itu tetap hidup. Ada hari-hari di mana bangun dari katil pun terasa seperti satu beberangan. Jantung berdegup kencang kerana ketakutan, kegelisahan yang mendalam. Kau cuba senyum, coba kelihatan kuat di hadapan orang lain, tetapi di dalam, kau cuma sedang cuba bertahan agar tidak tumbang. Dan mungkin tiada siapa tahu. Mungkin bahkan orang paling dekat denganmu pun tak dapat menyelami apa yang sedang bergelora dalam hatimu. Kulihat sekeliling dan rasa semua orang sedang melangkah ke hadapan. Hidup mereka terus berjalan. Mereka ketawa, tapi kerasa seperti sedang tenggelam. Dan saat itu, satu bisikan berbahaya mula muncul. Mungkin lebih baik menyerah saja. Tapi bagaimana jika esok adalah hari yang akan mengubah segalanya? Bagaimana jika kau hanya tinggal selangkah lagi dari keajaiban yang telah lama nanti? Bagaimana jika perjuangan hari ini adalah jawapan bagi doa semalam? Adakah kau benar-benar mahu lepaskan peluang untuk menyaksikan semuanya terjadi? Atau kau akan berhenti sekarang? Sebab kebenarannya, musuh tahu apa yang kau bawa dalam dirimu. Dia takkan ganggu mereka yang tiada potensi. Dia hanya berusaha keras menjatuhkanmu kerana dia tahu betapa besarnya pengaruh yang kau boleh bawa apabila kau bangkit. Mungkin dari luar kau nampak kuat, tetapi di dalam, kau telah menyerah sejak lama. Tapi dengar ini, Tuhan tidak mencari manusia yang sempurna. Dia mencari mereka yang tidak berputus asa.
Ingatkah kepada wanita yang mengalami pendarahan selama 12 tahun? 12 tahun penderitaan. 12 tahun disisih. 12 tahun dianggap najis. Dia telah habiskan semua yang dia miliki, sekitar lebih daripada RM200,000 Malaysia, berjumpa doktor, cuba pelbagai rawatan, namun keadaannya semakin teruk. Tetapi dia tetap percaya. Percaya bahawa hanya dengan menyentuh jubah Yesus, hidupnya boleh berubah. Dan benar, dalam sekelip mata, apa yang gagal dilakukan manusia dalam 12 tahun, Yesus selesaikan dalam sekejap. Tapi itu hanya berlaku kerana dia memilih untuk tidak menyerah. Dia keluar dari rumahnya. Dia merangkak, walaupun lemah. Dia percaya. Mungkin sekarang juga lemah. Dari segi emosi, rohani, atau fizikal. Tapi jika masih ada sedikit kepercayaan dalam hatimu, walau sebesar zarah, itu sudah cukup untuk Tuhan. Dia tidak perlukan kata-kata indah atau tindakan luar biasa. Cukup dengan hati yang jujur berkata, Tuhan, aku sudah tak kuat, tapi aku masih percaya. Kerana kuasanya hadir tepat ketika kita akui kelemahan kita. Bila kita sedar kita tak mampu melangkah sendirian, salat skim dia mengangkat kita. Berapa ramai orang hampir menyerah tepat sebelum kehidupan mereka berubah sebenarnya? Berapa ramai usahawan muflis sebelum mereka berjaya? Berapa ramai pemuzik ditolak sebelum mereka dikenali dunia? Berapa ramai atlet kalah sebelum mereka berdiri di podium? Hampir semua. Kerana mukjizat besar selalunya datang selepas kesakitan yang mendalam. Seolah-olah kehidupan sedang menguji. Adakah kau sanggup teruskan walaupun tiada jaminan? Tanpa berdenjok? Dalam kegelapan? Dan bila kau menjawab ya, walaupun dengan air mata, walaupun dengan kedekutan, langit memberi respon. Ingatlah kepada Sarah. Dia menunggu selama berdekai untuk satu janji. Dia ketawa ketika mendengar bahawa dia akan punya anak. Dia fikir masanya sudah habis. Tetapi Tuhan tidak terikat dengan logik manusia. Dia bekerja menurut tujuannya. Masa tidak pernah menjadi penghalang baginya. Mungkin juga rasa semuanya sudah terlambat. Sudah terlalu banyak cubaan. Terlalu banyak kehilangan. Tapi bersama Tuhan, tiada istilah terlambat. Dia pakar dalam penamat yang mengejutkan. Dalam permulaan yang tak dijangka. Dalam menghidupkan semula debu yang kering. Jadi, walaupun segala dalam dirimu menjerit untuk menyerah, pilih untuk tetap bertahan. Walaupun kau tak faham. Walaupun ia menyedihkan. Walaupun seakan tiada perubahan. Kerana kadangkala, Tuhan mengubah kita terlebih dahulu, sebelum dia mengubah situasi kita. Kadangkala, keajaiban terbesar bukanlah pintu yang terbuka, tetapi hati yang belajar mempercayai. Mukjizat mungkin datang selepas ini, tetapi perubahan itu bermula sekarang. Anda lebih kuat daripada yang Anda fikirkan, dan lebih disayangi daripada yang Anda bayangkan. Anda telah melalui banyak perkara yang sepatutnya boleh menghancurkan Anda. Anda telah menghadapi badai yang hanya sedikit orang yang tahu. Anda telah menahan air mata dalam diam yang tidak ada siapa yang mendengarnya. Anda terus melangkah walaupun semuanya berkata untuk berhenti. Dan Anda tahu kenapa? Kerana di dalam diri Anda ada sesuatu yang dunia tidak dapat padamkan. Api harapan. Mungkin hampir padam sebenarnya, tetapi masih hidup. Dan selama mana ia hidup, Anda juga boleh hidup. Jangan berputus asa sekarang. Jangan menyerah pada pusingan terjadi. Anda bukan satu kegagalan. Anda bukan satu kesilapan. Anda adalah satu keajaiban yang sedang dalam proses. Dan penulis cerita hidup Anda masih sedang menulis. Dan dia menulis dengan air mata, tetapi juga dengan kebangkitan. Dengan kesakitan, tetapi juga dengan kemuliaan. Dengan kejatuhan, tetapi juga dengan permulaan baru. Dan apabila semuanya kelihatan seperti ajaib, mungkin itu hanyalah permulaan bab yang paling indah dalam hidup Anda. Jadi tahan sedikit lagi, kerana ia belum berakhir. Kerana Tuhan masih bekerja. Kerana Anda masih ada di sini. Dan itu adalah segala yang dia perlukan untuk teruskan. Sekarang saya mahu Anda berhenti seketika dan tarik nafas. Tarik nafas dalam-dalam. Tutup mata, jika boleh. Rasakan udara masuk.
Rasakan hati Anda berdegup. Apa yang Anda rasakan sekarang adalah kehidupan. Dan selagi ada kehidupan, ada harapan. Anda telah melalui banyak perkara. Saya tahu. Dan walaupun tiada siapa yang melihat betapa banyak Anda telah menangis dalam diam. Tuhan mazid. Walaupun tiada siapa yang faham malam-malam yang tidak tidur. Kekosongan yang kadang-kadang menjerit di dalam dada. Keraguan yang datang dalam fikiran. Tuhan faham. Dia melihat apabila Anda berkata semuanya baik-baik saja hanya untuk tidak membebankan sesiapa. Dia ada di sana ketika Anda ingin hilang dan tiada siapa yang berasan. Dia ada ketika Anda ingin menyerah, tetapi masih bangun dari katil dan menghadapi hari. Dia melihat segalanya. Dan sekarang, Dia mahu Anda tahu, Anda tidak melalui semua itu dengan sia-sia. Tiada apa yang sia-sia. Tidak sakitnya, tidak kehilangan, tidak menunggu. Semua itu akan digunakan. Semua itu akan ditebus. Dan apabila waktu yang sukar ini berlalu, kerana ia akan berlalu, Anda akan melihat ke belakang dengan air mata di mata, tetapi dengan senyuman di wajah. Kerana Anda akan faham bahawa, walaupun tanpa melihat, walaupun tanpa memahami, walaupun hampir berputus asa, Tuhan sedang menulis. Menulis sebuah kisah yang akan menyembuhkan orang lain, yang akan mengangkat orang lain, yang akan memberi inspirasi kepada orang lain. Kerana kesakitan Anda akan menjadi kesaksian. Tangisan Anda akan menjadi kekuatan. Dan apa yang Anda sangka sebagai ajaib Anda sebenarnya adalah permulaan. Jadi jangan malu dengan parut Anda. Mereka adalah bukti bahawa Anda telah berjuang. Bukti bahawa Anda telah bertahan. Bahawa Anda masih ada di sini. Dan jika Anda masih ada di sini, itu kerana langit masih ada rancangan. Itu kerana masih ada sesuatu dalam diri Anda yang dunia perlu lihat. Sekarang, jika Anda merasakan bahawa mesej ini dibuat untuk Anda, ia memang dibuat untuk Anda. Kerana Tuhan tahu bahawa di tengah-tengah berjuta-juta video, Anda akan berhenti di sini. Dan Dia hanya mahu mengingatkan Anda bahawa Anda disayangi. Bahawa Anda dipilih. Bahawa Anda masih berharga. Oleh itu, jika jatuh, biarlah dengan lutut. Jika menangis, biarlah dalam pelukan Tuhan. Tetapi tolonglah, jangan berputus asa. Kerana dunia masih akan mendengar cerita Anda. Dan akan terharu, seperti mana Anda sedang terharu sekarang. Kerana Anda bukanlah pengajaran. Anda adalah permulaan sesuatu yang baru. Dan Tuhan masih menulis.